Salam sejahtera, salam seperjuangan. Hai, saya Abang Dola. Sepanjang beberapa minggu sejak PKP 3.0 ni, saya tak keluar ke mana-mana. Dan sekarang saya di rumah saja. Kecuali jika ada apa-apa keperluan yang mendesak lah. Macam saya perlu beli barang makanan dan juga pergi ke klinik atau hospital jika ahli keluarga saya sakit. Langkah tidak keluar ke mana-mana ini pun adalah salah satu strategi untuk kita semua mengawal daripada jangkitan wabak COVID ini ya. Kerana seperti yang kita tahu sejak akhir-akhir ini, kes semakin meningkat sehingga ke belas-belas ribu. Bukan lagi 1-2 ribu tapi belas ribu. Terlalu banyak. Dan ini amat menakutkan bagi kita semua. Baik, saya ingin bercakap satu perkara penting dalam mengawal wabak COVID ini, iaitu selain daripada kita kuarantin diri, tidak terlalu keluar, memakai pelitup muka ketika keluar, kita juga perlu mengambil vaksinasi. Ya, kalau dalam bahasa orang asli kita, vaksin lah, apalah, tak apa. Itu tak apa, sebutan tu tak penting. Yang penting kita harus mengambil vaksin yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengawal imunisasi badan kita. Okey, baik. Bagi yang tidak faham apa maksud vaksin itu, secara ringkasnya macam inilah ya. Saya sebut ini mengikut kefahaman saya yang bodoh ni lah. Vaksin itu seperti askar, iaitu askar atau tentera yang kita masukkan ke dalam badan kita untuk menjadi pengawal badan kita. Ya. Dan COVID itu adalah musuh yang akan menyerang badan kita. Jadi ini juga terpulang kepada kekuatan askar di dalam badan tadi. Ada juga orang kata kalau ambil vaksin pun kena juga COVID. Betul? Ya, memang betul. Memang ada kes macam tu. Tapi dia macam ni. Askar yang kita masukkan tadi, iaitu vaksin tadi, katalah ada 10 orang di dalam badan kita. Musuh yang datang 5 orang. Kita akan menang. Maknanya musuh akan kalah. Itulah maksudnya imunisasi kita kuat. Ya. Tetapi jika askar kita hanya 10, yang datang tu 100, mungkin badan kita kalah lah. Betul lah, 10 lawan 100 mesti kalah. Tapi kekalahan kita tidak seteruk orang yang langsung tidak ada askar, tidak ada vaksin di dalam badan. Orang yang ada vaksin, dia akan terkena COVID, tetapi hanya di tahap 1 atau tahap 2 sahaja, berbanding dengan orang yang tidak ada vaksinasi di dalam badan. Dia akan kena terus 100% hancur, musnah badan dia. Mungkin boleh sampai tahap 3, tahap 4 dan kritikal hingga akhirnya mati. Ya. Ini yang perlu kita faham tentang vaksin itu. Mengapa vaksin itu perlu diambil? Saya dan keluarga saya sudah pun mengambil vaksin dalam bulan Julai yang lalu. Dan kami semua okey, tak ada apa kesan sampingan. Semuanya sihat selepas mengambil vaksin. Cuma jika kita rasa sakit sikit di lengan atau di mana dalam kesan injek, itu perkara biasa. Itu bukan disebut kesan mudarat, tetapi itu adalah biasalah. Kalau kita pergi cocok kerana kita sakit urat pun, sakit tu tetap ada ya. Itu biasa. Dia tak ada memberi mudarat jangka panjang pun kepada badan kita. Apa itu vaksinasi ya? Sebenarnya vaksin itu sendiri vaksin COVID ini bukanlah yang pertama dalam badan kita. Kita sebenarnya pernah disuntik dengan vaksin lain-lain sebelum ini. Ketika kita bayi, kita sudah dicocok dengan vaksin BCG. Kita sudah dicocok dengan vaksin polio untuk menghalang sakit untut, iaitu kaki kita pendek, besar dan sebagainya. Kita tak cukup besar. Kita juga pernah dicocok dengan vaksin penyakit campak, ya. Dan kalau yang wanita ketika umur dia 13 tahun, tak silap saya, dia dicocok dengan rubella.
Jadi yang sebenarnya badan kita sudah pun pernah dicucuk vaksin sebelum ini. Jadi kita okey sampai dewasa, sampai tua, dan kita mati bukan kerana vaksin ini. Jadi vaksin yang nak dicucuk kali ini adalah khas untuk melawan penyakit COVID ini, dan ini tidak berbahaya kepada badan kita. Malah badan kita akan menjadi lebih kuat dengan imunisasi yang cukup. Okey. Itu sebabnya saya ingin mengajak anda semua yang di pedalaman, yang walaupun pinggir bandar, yang ada rasa takut dengan vaksin ini, tak perlu risau. Sila ambil vaksin. Saya galakkan anda semua ambil vaksin demi keselamatan kita dan juga keluarga kita dan juga negara. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa vaksin itu amat perlu dalam kehidupan? Kerana vaksin itu seperti sebuah pasport untuk perjalanan, untuk pergaulan dan sebagainya. Baru-baru ini kita lihat, pernah tak tuan-tuan tengok Euro yang baru ni Euro tu dibuat di London. London tu UK lah. Ketika itu kita nampak penonton mereka bersesak-sesak masuk stadium. Betul. Kenapa penonton di UK boleh masuk stadium, tapi penonton di Malaysia tak boleh pergi stadium? Kerana 80% penduduk Britain sudah mengambil vaksin. Jadi jika mereka bersesak sekalipun, mereka terkena COVID ini, tahap kemusnahan badan mereka tidak serius. Mereka hanya sampai ke tahap 1, tahap 2. Kuarantin seminggu, 2 minggu di rumah, makan makanan yang berzat, vitamin C dan sebagainya. Okey, COVID itu sudah hilang. COVID itu sudah keluar dari badan mereka. Tetapi kalau kita tidak vaksin, apabila dia masuk, bila kita bersesak, masuk ke dalam badan kita akan musnah 100% dan boleh membawa maut. Ya, kerana itu kita tak boleh bersesak seperti mana di Britain. Jadi untuk perjalanan, untuk pergaulan yang lebih, kita harus mengambil vaksin. Jadi saya menyeru kepada saudara-saudara, rakan-rakan, pakcik, makcik, abang, adik semua yang di pedalaman, tolong ambil vaksin. Jangan takut dengan vaksin ini. Vaksin tidak membawa mati. Saya pun belum mati lagi. Malah saya semakin sehat selepas mengambil vaksin ini. Okey. Jangan takut. Cuba. Okey, terima kasih.